Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan wa hudan wa tuqan wa salahan fid din ya akramal akramin. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَافْتَحْ عَلَيْنَا فُتُوحَ الْعَارِفِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ. Maka kita masih duk bercara tentang Nabi Musa lagi alaihi salam. Maka selepas daripada kita muzakarah bersama masalah awal sekali pada kisah Nabi Musa nya, daripada beranak dia sehingga besar dia, maka keluar dia daripada Mesir pergi kepada Madian, maka duduk sana lebih kurang 10 tahun, dan di sana berkahwin dengan anak Nabi Syuaib, dan selepas daripada tu kembali mari kepada Mesir semula, dan berlaku dakwah kaum dia dan dakwah Firaun. Maka berlaku benda yang berlaku, akhir sekalinya mati Firaun dan dengan tenggelam dalam laut. Selepas daripada tu, maka dia pun sentiasa dakwah kaum dia. Maka ikut orang yang ikut deraka, orang yang deraka, dan berlaku beberapa perkara daripada masa ke masa. Maka hari ini pun sambung lagi, iaitu benda yang halus-halus yang berlaku dalam masa Nabi Musa alaihi salam. Maka pada akhir sekali, muslimin muslimat, iaitu masalah, jadi Nabi Musa ni minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan tu hendai ke dia seorang yang akan duduk sekali dengan dia dalam syurga esok, jadi kawan dia dalam syurga esok. Maka Tuhan pun royak bahawa seorang ning ialah orang tu duduk tepat tu. Itu dia. Maka Nabi Musa pergi, tiba-tiba dapat dia ni orang yang tak begitu berjuru sangat dak, bahkan menipu dalam masalah jual beli dia. Sehingga Nabi Musa dia ziarah dia di rumah, dan maka jadi tetamu bagi lelaki ni, orang muda ni. Dan maka sebagaimana kita royak dan bicara bersama pada minggu yang telah lepas, bahawa dia ni ialah jadi seorang anak yang paling taat kepada ibu dia yang tua, yang dia duk bercara apa semua. Maka dengan sebab ni lah menyebabkan dia ni jadi apa ni, dan mak dia pun sentiasa berdoa ke dia ketika dia buat baik. Berdoa supaya Tuhan ni menjadikan dia ni dia panggil berkawan duk peringkat yang sekali dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Tuhan terima doa mak dia. Kalau gitu doa ibu ni dan juga doa ayah ni, lebih-lebih lagi dia panggil pak ibu, Tuhan tak tolak. Sebab itu kita sebagai ibu atau ayah kena membanyak-banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan tu panggil apa ni, jaga anak kita, jadi anak kita anak yang baik. Bukan masalah kita boleh tupai atau tak tupai. Sebab orang panggil apa, anak jikalau baik ni, wak kita ni gembira, wak kita ni bahagia. Maka jikalau anak kita ni baik, maka orang panggil kita boleh tupai cerak. Lebih-lebih lagi orang panggil apa, lepas daripada kita mati dah. Dan kadang-kadang di akhirat kelak. Itu dia. Kalau gitu besarnya bahawa bahkan datang pula waris lagi daripada Nabi Musa alaihi salam.
Iaitu di sini ni bahawasa Tuhan ni berlaku bercakap dengan Nabi Musa ni beberapa kali. Maka kata para ulama, bila kalimah yang Nabi Tuhan ni dah berkecek dengan orang panggil apa dengan Nabi Musa ni, sebagaimana kata para ulama, dia kata 3,500 kalimah. 3,500 kalimah yang Tuhan berkecek dengan Nabi Musa. Maka akhir sekali Tuhan berkecek dengan Nabi Musa, ai Nabi Musa minta kepada Allah, minta wi Tuhan tu pesan ke dia, ai wasiat kepada dia supaya dia ni dia panggil apa nak buat supaya dia berjaya, padahal dia nabi dah sekalipun. Nah, iaitu Nabi Musa kata, ya Rabb ausini, wahai Tuhanku ya Allah, pesanlah akan daku ni. Dah, itu dia. Maka Tuhan katakan, usika bi ummika hasana, usika bi ummika hasana, iaitu aku pesan kepadamu hai Musa, suruh buat baik kepada ibumu. Maka Tuhan kata apa kali? 7 kali Tuhan kata. Nah, akhir sekali Tuhan kata selepas dari 7 kali itu dah, dan Nabi Musa pun dia panggil pun terima dah. Maka Tuhan kata, ya Musa, hi Musa, inna ridaha ridaya, sesungguhnya bermula redha ibumu kepadamu tu ialah redaku kepadamu dah. Wa sakhataha sakhati, dan bermula marah ibumu kepadamu tu marahku kepadamu dah. Kalau gitu mana-mana manusia yang ibu dia redha, Tuhan redha kepada dia. Mana-mana manusia yang ibu dia atau bapa dia tak redha, maka Tuhan tak redha kepada dia. Walau fardu kata dia ni sembahyang sapakah hitam dahinya. Dah, sedekah sapakah orang panggil apa? Mata duit tu besar, sapakah apa ada panggil apa? Ratus-ratus ribu atau berjuta. Nah, ada dia. Dan buat amalan lain yang begitu banyak, puasa sapakah orang panggil apa? Jadi seperti lidi kuruhnya, jauh daripada makan ni, banyak puasa, banyak ibadat kepada Allah. Semua tu terima tak terima, dapat pahala atau tidak, terhenti di atas dia ni baik atau tidak perbuatan dia terhadap ibu dan bapa dia. Maka jikalau semaya gitu rupa, puasa gitu rupa, sedekah gitu rupa, dan amalan yang lain lagi yang dia buat, tapi dia ni dia panggil apa? Seorang anak yang tak meredai ayah dan ibu dia, maka amalan dia yang banyak yang dia buat saat ni sia-sia. Tak dapat apa. Bahkan amalan ni lebih bahaya sekalinya dengan makna apabila seorang anak lelaki atau perempuan yang sentiasa derhaka kepada ibu dan ayah dia, maka pada ghalib nak mati dengan tak boleh mengucap, tak boleh kata la ilaha illallah, dan setengah-setengah mati dalam keadaan kafir. Dunia. Maka kisah Alqamah kita dengar mari banyak kali dah. Nah, bahawa seorang muda yang banyak ibadat kepada Allah, banyak sedekah, nah, banyak puasa, banyak sembahyang sunat, mas-mas dia panggil boleh malam dan sebagainya. Tapi hari dia nak mati tak boleh nak kata la ilaha illallah. Nah, ada dia. Dan masa berlaku ni masa Nabi lagi. Masa Nabi lagi. Maka gi tanya nak Nabi, gi royak benda yang berlaku, bahawa sekarang ni ada seorang budak muda yang duduklah keadaan nak meninggal dunia. Tiba-tiba kami haji mengucap, tiba-tiba dia tak boleh nak mengucap. Maka Nabi tanya dah. Awal yang Nabi tanya, Nabi tak tanya kok lain dah. Tanya hak ni dah. Nah, ia ada dak ibu dan bapa dia. Tanya hak ni dah. Maka jawab bahawa ayah dia dah meninggal dunia, dah ada ibu dia seorang. Maka Nabi tak gimik ibu dia mari. Maka akhir sekalinya dengan pendek ringkas kisahnya mari ibu dia. Itu dia. Maka Nabi tanya, bagaimana anakmu ni? Dia kata anak dia payah nak cari seperti budak ni, juhnya banyak ibadat, banyak sedekah, banyak sembahyang, banyak puasa. Nah, Nabi tu aku tak tanya hak tu. Aku tanya perbuatan dia terhadapmu.
Nah, maka jawab ibu, adapun perbuatan dia terhadap aku, maka aku tak redakan dia. Sebab dia ni mengutamakan isteri dia di atasku. Jikalau isteri yang nak apa, aku nak apa, jawab isteri dia dulu. Walau aku tak reda sekalipun. Dan banyak perkara yang dia buat yang sampaikan dia tinggal aku serai di rumah. Padahal aku ni sangat-sangat berhajat kepada dia. Nah, sebab aku tua tak kuasa nak panggil apa, nak cari makan sendiri, nak kerja sendiri, nak cari air sendiri tak kuasa. Berhajat kepada pertolongan dia. Tiba-tiba dia tinggal aku berserai. Sebab itu aku tak redakan dia. Itu dia. Maka Nabi kata kalau gitu sebab ni dah lah yang sekat dia, waktu dia tak nak mengucap. Itu dia. Tapi rekahnya sehingga akhir sekali ibu dia maaf. Maaf dia, ibu dia, maka selepas daripada ibu dia maaf, maka keluar kalimah la ilaha illallah daripada mulut budak saat ni. Maka mati la ilaha illallah. Mujur lagi. Itu dia. Kalau gitu di sini muslimin muslimat, jikalau ibu dan ayah kita dah meninggal dah. Nah, tak ada apalah tu meninggal dah. Jadi kita boleh buat baik apa kita buatlah kepada dia. Itu dia. Dan jikalau ada lagi, maka hati-hati perbuatan kita terhadap keduanya. Sama ada perkataan kita, kelakuan kita, apa semua. Itu dia. Sebab ibu ni anak kecil, emo kepada syurga, emo kepada neraka, itu terhati di atas perbuatan kita. Jikalau kita buat dia sakit hati, duka cita dengan sebab kita, maka itu menyebabkan kita masuk neraka. Dan sebaliknya pula menyebabkan kita masuk syurga. Itu akhir sekali tempat yang kita buti pada minggu yang telah lepas. Itu dia. Sambung daripada situ, hari ini jadi Nabi Musa ni pada suatu hari dia tanya Tuhan, dia kata, ilahi wahai Tuhanku, man ahabbun nasi ilaika, siapakah di kalangan manusia semua yang engkau paling kasih sekali, engkau sayang sekali. Siapakah di kalangan hamba-Mu ni? Tak kira lah dia panggil apa siapa, laki ke perempuan tak kira. Asal manusia, siapakah yang kamu cinta sekali, kamu kenal ke dia, kamu redha kepada dia? Siapakah orang ni? Itu dia, lagu mana orang ni, sifatnya lagu mana. Maka dengan hati-hati kita, supaya jikalau kita nak jadi orang yang Tuhan kasih kepada kita, maka kita kena tiru orang ni yang orang panggil apa, Tuhan jawab sendiri. Tuhan jawab sendiri. Nabi Musa tanya dia, maka dia jawab bahawa orang yang ku paling kasih sekali ialah orang ni. Jadi dia. Kalau gitu, apakah Tuhan jawab kepada Nabi Musa alaihi salam? Siapa Tuhan jawab? Jadi dia. Tuhan jawab kata, alimun yatlubu ilma, ialah orang yang alim, dan tapi alim dah, ilmu ada dah, tapi duk mengaji lagi, cari tambah ilmu, tak mada yang ada. Itu dia. Sebab ilmu ni, gapo ilmu? Ialah benda yang waktu kita kenal Tuhan. Itu dia. Dengan tanpa ilmu tak kenal Tuhan. Maka kita nak ikut tak ikut, kena kenal diri dia dulu. Kita nak kasih atau tidak, kena kenal seorang dulu. Sebab itu, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling kenal Tuhan sekali. Orang yang paling kasih kepada Allah ialah orang yang paling kenal Tuhan sekali. Itu dia. Sebab itu, Tuhan kata, di kalangan manusia semua yang ku paling kasih sekalinya, ialah orang yang alim, yang sentiasa menuntut ilmu. Itu dia. Bahkan manusia tak jadi orang alim dengan sebenarnya apabila ia kata cukup dah ilmu dia. Itu dia. Sebab orang alim sebenar-benarnya dia menuntut siapa kepada meninggal dunia. Sebagaimana Nabi suruh kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntutlah ilmu wahai umatku daripada semenjak kamu lendo lagi sehingga masuk ke kubur.
Demo tak nak ngaji gimana tak berakal lagi budak. Jadi moraknya ialah suruh kamu ni duduk dan apabila kamu berakal dah geti dah, maka jadilah kamu seorang yang menuntut ilmu sepanjang masa sehingga akan meninggal dunia. Gitu kehendak dia. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tak mulia seorang malaikat dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu dia. Sebab itu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pada suatu hari Abu Hurairah ni masuk pergi kedai. Nah, pergi kedai dan nak tempat dia berjual. Nah, di Madinah. Maka kata Abu Hurairah kepada para ahli kedai yang berjual ramai penuh orang beripung semua, kata Abu Hurairah, kata apa? Antum ha huna wa mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuqassamu fil masjid. Famu duduk sini. Nabi Abu Hurairah kata kepada para orang yang duduk kedai pada hari itu. Famu duduk sini, famu. Padahal pesaka Nabi Muhammad nu duduk dibahagi dalam masjid tu. Mu tak pergi terima. Nah, duduk sini famu. Padahal pesaka Muhammad nu dibagi-bagi, duduk bahagi tu dalam masjid. Mu tak nak ke? Fa dhahaba an-nasu ila al-masjid wa taraku as-suqa faraja'u. Nah, maka tinggal kedai semua, tinggal kedai rumah kaki pada masjid belakang. Nah, tu dia. Bawa siapa kepada masjid, tak ada gapo kosan ataupun gapo dia dapat. Lepas daripada pergi, dia klik mari kepada Abu Hurairah. Maka dia kata, ya Abu Hurairah, hey Abu Hurairah, ma ra'ayna mirathan yuqassam. Tak ada apa Saka Muhammad, Nabi Muhammad tak ada apa di masjid. Itu dia. Fuak peniaga ni, fuak ahli kedai ni, dia kamat ke apa? Kamat ke dia panggil duit atau benda dia panggil gitu. Tak ada apa. Nah, itu dia. Faqala lahum, maka Abu Hurairah kata, ma ra'aitum, patut apa melihat? Melihat gapo dalam masjid, ada gapo? Qalu, maka pakak kata mereka itu, ra'aina qauman yadhkuruna Allah Ta'ala. Kami lihat satu kaum, satu puak yang duk sebut-sebut Allah, duk zikir Allah, wa yaqra'una al-Quran, dan duk baca-baca Quran. Tu yang kami nampak. Tak ada apa pusaka. Itu dia. Maka Abu Hurairah kata, fadzalika mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka tu pusaka Muhammad. Nabi tak tinggal kepada kita duit. Nabi tak tinggal kepada kita pakaian, kenderaan, tanah apa semua. Hak Nabi tinggal ialah ilmu pengetahuan. Nabi tinggal Quran kepada kita. Itu hak Nabi tinggal. Nah, itu dia. Tapi dia hari ni tak ada siapa nak terima. Nah, orang panggil apa pesaka Nabi. Dan tak ada siapa sekat. Nah, itu dia. Bahkan daripada wasiat yang Nabi pesan kepada kita, Nabi kata kun aliman, jadilah kamu seorang yang alim, au muta'alliman, ataupun orang yang mengaji, au mustami'an, ataupun orang yang mendengar. Fala takun rabi'a, jangan ada yang keempat. Manusia ni tiga orang ya. Imam orang alim, ada ilmu, boleh mengajar orang, ataupun orang mengaji, tak mengajar orang tapi pergi dengar supaya nak buat amal. Nah, ataupun supaya nak jadi orang alim pada suatu hari, au mustami'an, ataupun pergi dengar supaya nak beramal. Tu ya manusia, sama lelaki atau perempuan, tiga tu ya. Jangan jadi orang yang keempat. Nabi kata, jika kamu kuasa jadi orang alim, jadi. Jika tak kuasa, kamu mengaji supaya jadi. Dan jika kamu tak kuasa, tak ada masa, maka jadi orang yang mendengar. Nah, supaya nak beramal. Jangan jadi orang keempat, sebab jika kamu jadi orang keempat agak, kamu binasa lah. Nah, itu dia. Sebab itu majlis seumpama kita ni, sekelihlah kepada orang duk kecek ni. Tak kira siapa, saya ke atau orang lain ke, tak kira situ. Ambil daripada di segi kelebihan cukup dah. Kata Abu Dzar, nah, siapa-siapa yang hadir majlis ilmu pada hari Jumaat pagi atau petang, tak kira siapa yang berkecek, hak penting dia panggil apa? Jadi majlis muzakarah. Ingat mengingat. Dan nak dia panggil nasihat menasihat.
Nah, begitu ya. Maka lebih baik daripada kamu sembahyang ribu-ribu rakaat. Nah, ada dia. Dan hadis yang satu lagi yang besarnya, hadis yang sahih, iaitu Nabi kata, bagi Tuhan ada malaikat yang berjalan, sayahun, berjalan. Nah, maka demo ni, para malaikat ni, dia tak ada tugas saya, malaikat sekarang ya. Selama tak berjumpa yang benar yang nak, dia tak buti. Apabila berjumpa benar yang nak, dia buti. Iaitu, dia pergi rata-rata, dia panggil dia naik, pergi berjatuh, pergi mari gitulah. Sehingga dia berjumpa benar yang dia nak. Apa benar yang nak? Ialah majlis zikir. Majlis zikir. Dan ai majlis yang mengingatkan Allah. Maka masuk majlis ilmu dan sebagainya. Bukan majlis ilmu lebih baik daripada majlis zikir. Itu dia. Maka dia berjumpa apa? Fuaya kata, kita dah berjumpa dah. Mari. Dia panggil orang lain lagi. Tak berjumpa lagi. Mari sini. Maka pekat beripung di majlis ilmu pengetahuan. Maka berkat tokoh-tokoh waya bertindih-tindih sampai kepada langit yang ketujuh. Ramanya para malaikat. Lepas tu ia nak akan naik ke langit apabila habis waktu siang naik. Dia malaikat dua, malaikat tugas selim malaysia siasa. Dengan makna jika kalau kita buat zikir, kita baca Quran tapi sore diri tak ada mari hidup kalian kita. Ai nak kepada majlis, ai orang beripung. Maka ia mari hidup sekali. Maka Tuhan tanya, mari mana kamu? Kami mari daripada hamba-Mu yang duk berzikir kamu, duk mengingatkan kamu. Maka Tuhan tanya, apa demo tu nak? Kita apa demo tu nak? Demo tu lobo nak kepada berapa? Yang duk beripung, duk berzikir ku ataupun duk muzakarah supaya tambah orang panggil kenal aku. Apa yang nak kepada gapo? Maka jawab malaikat, ya lobo-lobo kepada syurga kamu hai Tuhan. Maka Tuhan tanya lagi, ya pernah lihat kau syurga aku? Nah, siapakah dia tomuk kita lalu? Maka jawab bala malaikat, tak ada siapa lihat lagi syurga kamu Tuhan. Nah, maka Tuhan kata, bagaimana jika dia lihat? Maka para malaikat jawab, nascaya dia tambah lobo lagi, tomok lagi. Dan sebaliknya pula Tuhan tanya, dan dia duk beripung tu, duk buat benda yang dia buat tu, dia takut kepada berapa? Itu dia. Maka jawab para malaikat, dia takut daripada api neraka kamu, seksa kamu hai Tuhan. Maka Tuhan tanya kepada ni, ya lihat dah kan neraka aku ni? Maka para malaikat jawab, tak lihat lagi. Lepas Tuhan tanya, bagaimana jika dia lihat? Maka jawab para malaikat, nascaya tambah takut lagi. Lepas tu kita nak sininya. Tuhan kata, hib ya malaikati, wahai segala malaikatku, kamu jadi saksikan bahawa aku apun semua dosa mereka yang ada tadi itu. Dan majlis yang kamu mari mana? Semua orang kata itu, aku maaf semua. Tak kira lelaki atau perempuan. Aku apun semua dosa dia. Sehingga malaikat kata, hei Tuhan, lama-lama tu bukan semua mari nak mengaji belakang. Bukan semua nak berzikir belakang. Seorang itu tu, ia lalu tiba-tiba ia bahasa tak arah. Nah, masuk buti star sini. Naik mari duk buti. Tak ada kuasa nak mengaji pun. Adakah dia mau tu masuk le golongan orang yang kamu maaf juga? Itu dia. Maka Tuhan kata apa? Haula'i qaumun la yashqa jalisuhum. Puak-puak tu siapa duduk kalingan dia butung belakang. Nah, itu dia. Siapa melazimi majlis zikir, majlis ilmu ni butung belakang. Nah, itu dia. Riwayat Annal Masiha alaihi salam. Maka diriwayat bahawa Nabi Isa alaihi salam jadi ada orang tanya dia, mata yahsunut ta'allum, hei Nabi Nabi Isa, ilmu ni ya suruh menutup, suruh cari. Kalau gitu waktu mana yang comel kita mengaji? Waktu mana comel kita menutup?
Tu dia. Maka jawab Nabi Isa, ma hasunatil haya. Selama kamu hidup, selama tu waktu ngaji berlaku, dia kata. Tu dia. Maka sebagaimana kita rayak di beberapa minggu yang telah lepas, muslimin muslimat, bahawa kita sekarang ni ialah orang musafir. Orang musafir. Sapi pula jalannya kita jauh. Jauh, lepas tu pula tengah-tengah jalan ada banyak benda-benda yang bahaya yang akan sekat kita, tak siwi kita sampai kepada rumah dengan selamat. Ada pencuri, ada pengganah, ada orang penipu, ada lubai-lubai, ada orang panggil tebing-tebing tinggi yang waktu kita jatuh. Tu dia. Bukan 2, 3, 4 dah. Bukan ratus-ratus ataupun ribu-ribu benda yang akan sekat kita. Tak siwi sapa kepada rumah dengan selamat. Dengan makna orang yang sapi semacam kita ni, tak kira siapa yang tidak ada alat, tidak ada pedang, tidak ada benda yang wakwi dia ni boleh jaga diri dia, tak selamat sama sekali. Tak akan sapa kepada rumah dengan selamat. Orang nak selamat dua, iaitu ada orang panggil apa, pengalaman ataupun ada maklumat, ada isi, ada ilmu. Di atas jalan yang nak pergi ni. Yang kedua, yang nak ada senjata dia. Itu dia. Maka dua-dua ni duduk di mana? Duduk di ilmu. Ilmu sah. Sebab itu para ulama kata al-ilmu silahul mu'min. Bermula ilmu itu ialah senjata bagi orang yang beriman fi safarihi nahwal akhirah, pada bersafir dia kepada akhirat. Kita semua duk bersafir belakang menghadap kepada akhirat. Maka jalan ni jauh perjalanannya, dah cuba air banyak, seteru banyak, dan sebahaya-bahaya seteru syaitan. Selepas daripada nafsu kita, itu dia. Maka tak akan berjaya orang yang tidak ada senjata. Itu dia. Sebab itu perlu dan peluang kita ambil berat tehas senjata ni, kena cari mari milik. Kena pergi beli sak orang panggil selit pinggir. Supaya orang panggil pawak lawan. Lagi pula diriwayat bahawa pada akhirat kelak mendatangkan seorang lelaki, maka timbang amalan dia. Timbang amalan dia. Maka ia tak sebelah lek jahat berat dan begitu banyaknya dosa, maka ambil daripada amalan yang baik, lepas tak tindih, tapi tak bergerak oleh jahat. Tak bergerak buat dengan beratnya. Nak terengih. Tiba-tiba dalam keadaan lagu tu fayuja'u bi syai'in amsalil ghamam, maka mendatangkan suatu perkara yang begitu besar seperti awang-awang di langit. Besarnya benda tu, kita di atas orang panggil pun neraca amalan baik dia. Selepas daripada tu, maka menambung lebih daripada amalan-amalan jahat. Air berat lebih baik lah. Itu dia. Maka kata malaikat kepada dia, atadri ma hadha? Mu tahu ke tak gapo benda ni? Apa daripada kamu buat ni benda ni pahala besar seperti awan ni besarnya. Itu dia. Fa yaqulu, maka kata dia saat ni orang seorang tu. Dia tak tahu tak gapo ni benda ni. Pahala bagi gapo aku tak tahu. Itu dia. Maka malaikat kata, ini ialah kelebihan ilmu yang kamu duk pergi menutup cari dia. Muduk keluar daripada rumahmu yang muduk jalan kaki ataupun naik motor sikal gitu, ini kelebihan dia. Sebab itu Nabi kata kan, bermula siapa-siapa yang keluar daripada rumah dia nak pergi kepada majlis ilmu pengetahuan, maka orang ni orang yang berjihad fi sabilillah. Maka jikalau mati tengah-tengah jalan ataupun hula kelik, mati syahid. Sebab tu kelebihan ilmunya. Itu dia.
Selepas daripada tu, berlaku pada suatu hari yang lain pula dengan Nabi Musa alaihi salam. Dua dah benda yang kita boleh ambil faedahnya. Yang pertama, masalah butung bagi orang manusia yang ibu atau bapa dia redha kepada dia. Dan yang keduanya, tu Nabi Musa tanya, siapa yang engkau paling kasih saya sekali daripada kalangan hamba-Mu, hei Tuhan? Maka Tuhan jawab, orang alim yang menuntut ilmu. Ilmu ada dah menuntut tambah lagi. Itu dia. Ada pun yang ketiga ni, Nabi Musa tanya juga. Tanya Tuhan juga. Ya Rabbi, wahai Tuhanku ya Allah, ayyu ibadika ahabbu ilaik. Saat ni tanya ni bertanya sepatutnya tu juga, tapi dia panggil apa Tuhan jawab kau lain. Siapakah di kalangan hamba-Mu semua yang Engkau kasih dan sayang? Tu dia. Pak Nung bertanya dah, Tuhan jawab lagu Nung. Di kali ni Tuhan jawab kau lain. Iaitu Tuhan kata apa? Ialah kena kepada seorang yang banyak sebutku, Tuhan kata. Itu dia. Hamba-Ku yang aku sayang dan kenal dan cinta kepada dia ni ialah orang yang banyak sebutku, Tuhan kata. Itu dia. Banyak ingat kepada aku dan banyak sebutku. Kata yang mudah-mudah bahasa kampung kita ke ialah orang banyak berzikir lah. Itu dia. Kata yang mudah-mudah ke. Itu dia. Daripada Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang mulia. Mu'adz kata ma amila ibnu adam amalan anjalahu min azabillahi ta'ala min zikrillahi ta'ala. Tidak ada amalan yang beramal oleh seorang anak Adam, maka kita anak Adam kita ni, maka amalan banyak, tapi amalan yang buat seorang lepas dari paksa Tuhan yang paling baik sekali ialah zikir. Amalan banyak, tapi amalan yang membebaskan kita, menyelamatkan kita daripada api neraka ataupun seksa Tuhan ialah zikir. Walau amal lain pun boleh melepaskan kita juga, tapi zikir ni hanya nombor satu. Selepas daripada fardu, benda hak sunat buat ni berzikirlah. Itu dia. Sehingga datang seorang lelaki kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat. Hei ya Rasulullah, bermula syariat dia panggil undang-undang ataupun perintah Allah, sama ada bentuk larang atau bentuk suruh ni banyak saja. Kasurat alayya banyak. Fa akhbirni bi syai'in atathabbathu bihi. Kalau gitu royak aku aku nak royak sekarang yang apabila aku duk begal kemah dengan dia dengan benda ni aku selamat daripada seksa Tuhan. Aku selamat di akhirat kelak. Royak banyak. Aku tak kuasa nak banyak seperti orang lain. Aku nak selepas daripada fardu ni. Zakat bukan buat semua, setahun sekali. Semaya 5 waktu ya. Hak buat tu, lepas tu aku nak cari amalan lagi yang aku nak pergi kemah dengan dia. Nak melazimi dia sehingga aku keluar daripada alam dunia ni. Itu dia. Maka Nabi kata apa? La yazalu lisanuka ratban min zikrillahi ta'ala. Membasahkanlah lidah kamu sepanjang masa dengan sebut Allah. Itu dia. Jadilah seorang kamu yang sentiasa ingat kepada Allah, zikir Allah sepanjang masa. Lebih-lebih lagi muslim-muslimat, kita orang tua-tua ni yang nak kerja tak agak dah. Tak banyak, tak ada gagah seperti orang muda dah. Ataupun kita ada lekuk uzuran ni. Itu dia. Ataupun duk saja-saja. Ni orang tua. Orang muda pun supaya. Kalau gitu, kita di rumah baik, atas kenderaan baik, duk berjalan baik, apa semua tu orang panggil pisah dah memenuhkan orang panggil masa kita dengan zikir, dengan sebut Allah. Maka zikir ni asal nama Allah ya, ikut
Kata Allah pun dia panggil zikir dah. Kata la ilaha illallah pun panggil zikir. Subhanallah dia panggil zikir. Allahu akbar, alhamdulillah kata lagi. Sabit tu Abu Bakar ni banyak yang kata apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau Sayyidina Umar, apa Sayyidina Umar? Subhanallah, subhanallah. Kalau Utsman, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun Abu Bakar, la ilaha illallah. Dan Sayyidina Ali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kata Ustaz, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sepanjang penuh. Dan Nabi kita 24 jam dalam zikir kepada Allah setiap masa. Malaikat masa masuk tandah ya Nabi kita. Dan Tuhan perintah kepada kita, wadhkurullaha katsira. Sebutlah oleh kamu akan Allah dengan membanyak-banyak mungkin. Nah, sebab itu daripada alamat ahli syurga banyak sebut Allah. Nah, ada dia. Sebab itu kata ulama ya katakan. Dia kata inna lillahi ta'ala jannatan fid dunya. Sesungguhnya bagi Allah ni atas dunia ada dah syurga. Dan siapa tak masuk maka bimbang tak boleh masuk di akhirat kelak. Maka jika siapa masuk syurga dunia, maka insya-Allah masuk syurga akhirat. Maka orang tanya ya, kalau gitu apa syurga dunia? Dia kata apa? Majalis zikr. Ialah majlis zikir. Ini syurga dunia. Sebab apa? Orang dia tidak ada tujuan apa-apa, datang kepada majlis zikir kerana Allah, bulat ting kerana Allah. Maka sebut Allah, maka Tuhan akan boleh panggil pun cuah masuk di hati rasa pemani. Bahasa lazat. Sebab itu apa? Sesedap-sedap benda atas dunia sebut Allah. Ai bagi orang siapa? Kita tak siapa sebut tak rasa kena. Bukan lama bagai buti. Tapi orang hak siapa sungguh, dia tak sunyi langsung mulut dia. Sebut Allah semata. Nah, kita kelih lepas seminggu lepas. Dia panggil ulama besar, juga Suria asal, tapi dia hidup tinggal Suria, duduk Mekah lama lah. Kalau kita banyak mana kitab dia. Maka daripada kitab dia panggil apa tafsir As-Sabuni, tafsir dia panggil tafsir dia. Tiba-tiba ni dia uzur, sakit masuk hospital. Bukan berita tadi dia mati belaka dah. Nama apa? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Tua dah orang. Lah ni ada umur 84 atau 85 tahun sekarang ni. Tiba-tiba nyata tadi dia tak mati sekali. Dan kita klik demo hatta klip dalam Facebook. Nah, masa dia tak gerak, dia uzur, dia nyenang dia katik, tapi mulut tak buti-buti. Mulut. Itu yang panggil waktu sebaik-baik. Nah, mulut tak buti-buti mulut. Tapi itu gitulah para ulama, dia panggil tak ada siapa yang jadi ulama yang sebenar-benar, malaikat dia banyak sebut Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ulama pelesu. Ulama tak sebenar, ulama belok, ulama geleweng. Walau kecil sedap sekalipun kitab sunnah. Nah, itu dia. Tapi jika tak banyak sebut Tuhan, maka tu tak nak geleweng dia. Sebab itu orang dia kau rapat dengan Tuhan, dia kau banyak sebut Allah. Nah, itu dia. Tapi itu di sini kata seorang ulama besar. Nah, dia kata apa? Alamatu hubbillahi kathratu zikrih. Maka dengan baik-baik muslimin muslimat tak nak seorang yang Tuhan banyak kasih. Dan jika kalau Tuhan kasih kepada seorang di kalangan hamba dia, gapo berlaku dengan hamba dia? Ai banyak sebut Allah. Kalau gitu mana-mana siapa di kalangan hamba Allah yang banyak sebut Allah, maka itu tak nak bahawasa masuklah golongan orang yang Tuhan kasih saya. Nah, itu dia. Kenapa? Sebab pada galik orang kita, apabila kita kasih ke suatu perkara, kita banyak sebut dia. Nah, itu dia. Sebab itu nak tening rezeki yang lebih besar daripada harta lagi. Seorang pakai tapi sentiasa ibadat kepada Allah, banyak sebut Allah, makan bobo cukup. Seorang lagi banyak duit tapi semaya ber pun tak ataupun jara-jara, tapi sebut Tuhan malas sekali. Maka hak mana lebih besar, lebih rapat, maka hak yang fakir sana.
Nah, maka rezeki ni jangan bergambar kata duit sahaja. Bukan repang di sana ada rezeki yang bukan duit, iaitu repang apa sebut Allah. Bahkan datang pada riwayat seorang datang kepada Nabi Musa juga. Dia kata, "Hei Musa, aku ni banyak keduraka kepada Allah. Banyak kuat salah dengan Allah. Tak habis nak bilang. Nah, tapi Tuhan tak seksa aku pun. Nah, tak turun bala atas aku pun." Ada dia. Maka tiba-tiba Tuhan wahyu kepada Nabi Musa, suruh ayat kepada demo tu yang kata kalimah saat ni. Dia kata, "Aku museksa kamu dah. Aku denda kamu dah. Mung dia tak tahu." Maka heran lelaki saat ni. Mana? Tak ada kan? Demi dak aku. Sihat molek. Nah, maka Nabi Musa kata, "Tidakkah ketika mu semaya mu lalai? Tidakkah mu pian mu buat ibadat apa tak rasa manis, tak berasa apa repang, tak berasa manis hasung. Itu denda dah tu." Nah, sebab orang dah abdu sungguh, ya semaya dia, bahkan semaya lebih sedap daripada amalan lain. Sabit Nabi apabila bahasa susah atau duka cita, arihna biha ya Bilal. Nabi segera dari semaya lu dah. Sebab apa? Berpias semaya pak terlupa habis benda susah, pak serabut pun terlupa habis. Sebab apa? Ketika ni di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Maka berlaku lagi dengan Nabi Musa alaihi salam, anna rajulan min bani Israil min qaumi Musa mata. Bahwasa ada seorang lelaki daripada Bani Israel, daripada kaum Nabi Musa dah mati. Maka fa idza kana yaumal qiyamah, hari kiamat, yaqulullah li malaikatih. Maka Tuhan kata kepada malaikat, "Unzuru hal tajidu li 'abdi min hasanatin yafuzu bihal yaum." Cuba tak kamu klik surat amalan dia yang dia buat mari semasa dia hidup. Ada ke tak daripada kebajikan satu pun ataupun dua? Nah, ada daripada kebajikan yang menyewak dia ni selamat atau benar pada hari ni, akhir kiamat. Butung ayam masuk syurga lah. Ada ke tak? Maka malaikat pun kaji, cari ni surat amalan, pasal balik. Ada ke tak amalan baik yang dia buat seorang daripada kaum Nabi Musa ni? Cari. Maka kata malaikat tak dapat tu, tak ada daripada amalan baik. Inna la najidu siwa anna naqsha khatamihi la ilaha illallah. Kami tak dapat langsung daripada amalan baik, tapi dapat saya. Nata cicing dia ni, ia lukis, ia panggil kek di cicing dia la ilaha illallah. Cicing dia mengesahkan Allah, menyatukan Allah. Maka Tuhan kata apa? Kalau gitu ambil dia pergi bos syurga lagi, aku maafkan dia. Nata kalimah zikir Allah ni di mana saja ada menyebabkan orang itu beruntung. Nah, itu dia. Kalau gitu membanyakkanlah sebut Allah, membanyakkanlah zikirkan Allah. Itu dia. Lagi pula bersakut perangabat ni Nabi Musa lagi. Dia kata waruya fil khabar, dan riwayat bahawa berlaku anna Musa alaihi salam, bahawa Nabi Musa alaihi salam qala ya Rabb, wahai Tuhan, kaifa li an a'lama man ahbabta mimman abghadta. Aku nak tahu mana wahai Tuhanku, orang ni orang kamu kasih ke orang ni kamu benci. Sebab apa? Jikalau aku tahu kata orang ni kamu kasih, aku nak kasih ke dia. Sebagaimana mengkasih ke dia. Maka jikalau orang ni kamu benci ke dia, aku nak benci dia. Sebab membenci ke dia. Sebab kita kena benci orang yang Tuhan benci. Nah, kita kena kasih kepada orang yang Tuhan kasih. Itu dia. Dan jikalau kita kena kepada orang yang diraka kepada Allah, Tuhan benci, diraka kita. Nah, itu dia. Atau benci kepada orang yang Tuhan kasih, diraka kat kita. Wali daripada wali Allah, kita benci ke dia, dosa besar katanya.
Itu dia. Maka aku nak kenal lagu mana Tuhan? Aku bimbang apa? Bimbang takut aku ni pergi benci kepada seorang yang kamu kasih. Nampak zahir, nampak tak jamil lah. Tapi padahal dia ni sebaik-baik hamba kamu. Itu dia. Maka aku bimbang. Sampai itu, bagaimana aku nak kenal? Ada tanah air ke tak? Nabi Musa minta doa, minta Tuhan menyata. Maka Tuhan jawab, Ya Musa, hei Musa, inni idza ahbabtu 'abdan ja'altu fihi 'alamatain. Hei Musa, sesungguhnya aku ni Tuhan, apabila aku kasih kepada seorang hamba di kalangan hamba-hambaku, aku menjadikan pada ia dua alamat, dua tanda air. Itu dia. Maka Musa kata, Ya Rabb, wa ma huma? Hei Tuhan, apa dua alamat tu, dua tanda air tu? Maka Tuhan jawab, ulhimuhu zikri likai azkurahu fi malakutis samawati wal ard. Alamat yang pertama, aku mengilhamkan dia, aku menjadikan dia berasa nak sebut aku semua. Itu dia. Supaya apa? Dia sebut aku sebut dia. Sebab ia adalah hadis qudsi ke, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Itu yang kata hadis qudsi. Siapa yang sebut aku dengan seorang diri, aku sebut dia dengan seorang. Wa idza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairan min. Dan jika dia berzikir sebut nama aku di majlis depan orang ramai, aku sebut lebih baik daripada majlis dia lagi. Aku menyebutkan nama dia di kalangan para malaikat. Itu dia. Maka cara mana mahanya kita jika kita sebut Tuhan sebut kita. Itu dia. Itu alamat yang pertama. Wa uqsimuhu min maharimi, dan aku menyelamatkan dia, aku jaga dia daripada gelecah jatuh dalam lubang maksiat. Sebab apa? Sebab supaya dia tak selamat daripada seksa aku. Maka aku bimbang takut aku seksakan dia ni, padahal aku kasih ke dia, maka aku jagakan dia daripada buat maksiat. Itu dia. Itu dua tanda air. Ya Musa, maka Tuhan kata, hei Musa, wa inni idza abghadtu 'abdan, dan hei Musa, jikalau aku benci kepada seorang di kalangan hamba aku mengadakan dua alamat juga pada seorang itu. Maka Nabi Musa pun tanya, sambung lagi. Ya Rabb, wa ma huma, dan gapo dia dua perkara tu daripada tanah air yang kamu tak kenal kepada seorang manusia tu? Tuhan kata, unsihi zikri, aku melalaikan dia daripada sebutku. Tak sebut aku. Dan aku lepas dia nak buat gapo, buatlah daripada maksiat. Dan aku akan seksakan dia. Itu dia. Maka bertuahnya orang yang banyak sebut Allah, banyak zikirkan Allah. Itu dia. Maka kalimah la ilaha illallah banyakkanlah sebut dia, sebab kita berhajat sangat ketika kita nak mati. Itu dia. Maka mati ni tak siapa lari lepas. Maka dia kalimah ni tak mari. Dia mari orang yang melazimi dia, banyak kata dia, barulah yang mari ketika nak mati. Itu dia. Lagi pula sakut kepada Nabi Musa lagi. Jadi Nabi Musa tanya Tuhan, Ya Rabb, wahai Tuhanku, ayu sa'atin ad'uka ya Rabb fatastajiba li fiha. Ni bersaku pangan doa pula. Hei Tuhanku ya Allah, waktu mana ketika aku berdoa kamu terima doaku? Waktu mana? Supaya aku nak berdoa ni, aku nak minta supaya memberi ke aku. Itu waktu mana Tuhan? Nabi Musa tanya Tuhan. Dia nak berdoa ni, tanya waktu mana. Maka jawab Tuhan, anta abdi Musa, engkau hamba-Ku. Wa ana rabbuka, dan saya ni Tuhan kamu. Famata da'autani astajib. Bila masa saja kamu doa aku terima. Itu dia, bila masa asal doa aku terima. Sebab apa? Sebab mu hamba aku Tuhan.
Aku tuamu maka mu hamba-Ku. Mu minta payah mana aku beri kat mu payah tu. Aku terima doa kamu minta. Tu dia. Fa'awadahu mirara. Maka Nabi Musa pun minta lagi. Suruh Tuhan menentukan masa. Tu dia. Maka di sini boleh ada setengah-setengah sadar kita atau sadari tahu dah. Ataupun tak tahu lagi. Tak bisa banyak ke dengar dah benda ni. Iaitu cara Tuhan terima doa. Doa siapa yang Tuhan terima dan doa siapa yang Tuhan tak terima. Hak besar sekali syarat bagi terima doa ialah orang yang makan halal. Jauh daripada benda yang haram. Hak tu syarat besar sekali. Jikalau makan yang haram, ada benda lain pun supaya tak ada dah. Itu dia. Tapi fardu kata makannya kita ni baik. Insya-Allah baik halal. Maka kita berdoa tapi tak dapat apa, tak ada kelih. Benda yang kita minta Tuhan tak beri pun. Maka cara terima doa ni sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan ada cara terima doa kita 3 bentuk. 3 cara, 3 pesan, 3 rupa. Dia beri benda yang kita minta. Dalam masa yang dia tahulah yang mana kita comel kepada kita. Kita minta hari ni, dia beri 4 tahun depan. Kita minta hari ni, dia beri minggu depan. Boleh ada ikut dia, tapi dia beri. Dia beri yang kita minta. Itu satu bentuk cara yang pertama, cara terima doa. Yang kedua, dia tak beri yang kita minta, dia terima doa kita. Tapi dia tak beri yang kita minta dah. Tapi dia terima, dia tolak bala daripada kita sekadar kita doa. Tolak bala. Terima doa, tapi dia tak boleh kita minta dak. Dia buat kau lain, ai tolak bala daripada kita. Nak berlaku tepuh di kereta tiba-tiba tak berlaku. Nak berlaku orang panggil apa rumah ni aibah. Utuh bi rumah tiba-tiba tak berlaku. Ni dia. Terima doa, tapi orang panggil bukan dengan wih yang kita minta dak. Ai tolak bala kepada kita. Itu bentuk yang kedua. Dan yang ketiga kita doa, ya wih, ya terima. Tapi ia tak yang kita minta, ia tak tolak bala dak. Tapi ia menjadikan pahala sekadar kita berdoa yang beri kepada kita akhirat kelak. Setara mana kita berdoa, ia beri pahala besar kepada kita. Bahkan kena orang cinta. Itu boleh. Setiap ia berdoa, nak beri Tuhan, beri akhirat berlaku. Tak setah dunia si mahbub. Berpihak kelih di akhirat kelak. Nak tahu besarnya doa. Malaikat seorang Nabi kata, orang yang makan halal dan tak terima doa dia. Dia gada. Illa man istajal, Nabi kata. Malaikat dia gada. Maka para sahabat tanya, bagaimana gada hagu mana? Iaitu, ku berdoa, tak terima apa? Dia kata lagu tu. Tak terima apa? Maka orang ni Tuhan tak terima. Sabit tu Nabi kata apa? Ud'u wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah, mintalah kepada Allah padahal kamu yakin bahawa saya terima cerak. Doa orang lagu ni Tuhan terima. Kita doa, kita yakin Tuhan terima. Itu dia. Tapi Nabi Musa ni berulang-ulang tanya lagi. Hei Tuhan, masa mana aku nak berdoa supaya mu terima ni? Maka faqalahu rabbuhu, maka Tuhan kata, ud'uni fi kabidil lail wa ana astajib. Doalah tengah malam, aku terima lu dah. Doa tengah malam aku terima. Tu dia. Kenapa tak tengah hari? Padahal masa tak ada beza situ Kenapa tak tengah hari? Sebab tengah hari pada galik masa sibuk. Reggae. Haru-hara, wowe. Tapi dia malam orang tidur belaka senyap. Jika kita bangun pun di atas kita dengan Tuhan Dan kalau kita berdoa ketika tu juga sekhosyok doa kita terhadap Allah. Kita berdoa sore ada rumah. Kalau reggae tak gitu lagi rasa. Jauh pada orang, khosyok sikit. Dia senyap seduh orang khosyok benar. Tak serupa kita semayang kita berdoa. Kita imam berdoa ni orang belakang tak sama. Walau orang tulis amin tu comel lah. Tu dia. Kalau gitu, daripada masa dari sehari semalam ia ada masa kelebihan fadilat masa. Lebih-lebih kita panggil apa waktu sahur sebagainya. Tu dia. Sebab Tuhan dia panggil tu nak malai air tu banyak turun rahmat dia pada
sebelum waktu subuh, waktu sahur ni. Tuhan kata, tak ada ke di kalangan hamba aku nak taubat, aku terima taubat dia. Tak ada ke di kalangan hamba aku doa, aku nak terima doa dia. Tak ada ke di kalangan hamba aku nak minta maaf, aku nak ampun dosa dia. Lagu tu sehingga masuk waktu subuh. Sehingga masuk waktu subuh. Dah, tu dia. Di sini comel ada satu kisahnya yang berlaku di Baghdad masa dulu itu. Iaitu satu ketika pada masa dulu itu yang berlaku di Iraq, di Baghdad, dan nak panggil kota negara Iraq tu nama Baghdad, panggil มืองluang dia, iaitu berlaku kemarau besar. Itu dia. Maka tatkala berlaku kemarau wak lama masa tak ada turun hujan daripada langit, maka mapuh tanah-tanah me, air pun tak nak minum, orang duduk dalam keadaan susah, maka fa amara al-khalifah al-muslimina bil istisqa, maka raja pun isytihar suruh semua rakyat makmum dia keluar kepada padang supaya kita semaya istisqa, semaya minta hujan. Ni sunat lah. Kopi kemarau kita sunat kita buat. Dia panggil pos semaya minta hujan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu buat. Maka syarat yang ada lah. Belum tu kena puasa 3 hari. Hari yang keempat keluar dengan baju yang buruk. Waktu baik menatai, bakayu. Dia panggil cara-cara dia tu. Nak tunjuk kata kita ni lemah, kita ni hina, kita ni hamba, berhajat kepada pertolonganmu Tuhan. Gitu gambar tu. Falam yuskau. Tiba-tiba tak diturun juga. Lepas buat tak turun. Ayat orang Islam buat. Maka bukan orang Islam saja ada di Baghdad masa dulu itu. Ada Kristian, ada Yahudi, ada apa. Islam buat tak keluar, tak turun hujan daripada langit. Fa kharajal yahud. Maka keluar orang Yahudi. Maka minta dengan Tuhan, suruh menurunkan hujan daripada langit. Maka orang Yahudi dia beriman Tuhan juga, Nabi dia tak beriman. Dia supaya orang beriman pada asal dia sebab dia beriman dengan Nabi Musa ya, Nabi lain tak beriman. Sebab Nabi kita tak beriman, dia beriman dengan Nabi-Nabi dia. Nabi tabik tu kupu juga dia. Tapi ya beriman dengan Tuhan lah. Maka keluar minta pertolongan daripada Tuhan, Tuhan turun hujan daripada langit, fasaqahum. Tuhan turun hujan tu. Orang Islam minta tak turun. Orang Yahudi minta Tuhan menurunkan hujan. Fatahayyar al-khalifah, maka hira orang panggil raja tu, khalifah yang ada di Baghdad masa tu. Kok mana ni? Kita orang Islam minta tak turun. Orang Yahudi, orang tak beriman, orang kafir lah, minta turun kok mana ni? Apa hal? Maka supaya nak panggil pun nak keterangan, nak kenyataan benda yang berlaku ni, fada'a ulama al-muslimin wa sa'alahum an hadzal amr. Maka panggil semua para ulama yang ada di Baghdad masa tu, mari nak tanya, kok mana ni? Bagaimana berlaku lagu ni? Itu dia. Maka oleh kalangan ulama, maka sebagai tuatan iaitu nama wali besar iaitu Syekh Sahal bin Abdillah At-Tasatturi. Itu dia. Yata ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin atau beraja orang beriman, khalifah lah. Yata haula, bermula mereka itu Yahudi itu, abghadahumullah wa la'anahum. Mereka itu Tuhan benci kepada mereka itu dan Tuhan laknatkan teman mereka itu. Ayat Yahudi itu. Falihada, maka sebab Tuhan benci dan Tuhan laknat mereka itu, Tuhan apa? Ajjala ijabatahum wa sarafahum an babih. Sabit tu Tuhan derah terima minta dia tu. Nah mak gigi dia derah gigi. Tu gitu. Minta pergi dah. Gigi jauh ni mana dengar suara. Sebab apa Tuhan laknatkan mereka itu. Tu dia support okey lah mari seorang ni pang mana nak kelih muka. Ambil gigi jauh ni jangan mari mula-mula. Gitu salah kata-kata. Lakin Allah Ta'ala yuhibbu, dan tetapi Tuhan ni kasih suka an yasma', Tuhan suka nak dengar tadarru'a khasatihi wa ahbabihi. Tuhan suka nak dengar panggil doa minta manja daripada hamba-hamba dia yang beriman.
Sabit tu ada kita minta tak terima. Terima dah. Dia tak bui lagi. Nah, terima dah tak bui lagi. Bahkan dia melewatkan bui supaya apa? Nak dengar suara kita. Kelain lewat betul. Kau nak bui juga kalau. Aku tak puas lagi dengar suara dia. Nak dengar semua suara dia ni. Tu dia panggil. Sabit tu Tuhan tak bui tu bukan tak nak tak kasih dah. Tu dia. Bahkan baik seorang tu ia melazimi repangi pitu Tuhan. Sebagaimana kita rakyat pada minggu lepas tu kita misal repangi salah repangi anak dengan ibu dia. Tu dia. Lagi pula yang berlaku dengan Nabi Musa nya, tu dia. Nabi Musa tanya lagi, ya Rabb, hei Tuhanku ya Allah, ayyu ibadika khairun laka amala. Siapakah di kalangan kamu yang baik buat amalannya? Siapakah di kalangan hamba kamu yang baik buat amal? Buat panggil baik amalannya. Yang ia buat kepadamu ni yang baik, yang mukena. Itu dia. Maka Tuhan jawab, man la yakdzibu lisanu. Ialah orang yang tak bohong, atau lidah tak bohong. Lidah yang tak bohong, air kecek tak bohong lah. Wala yafjuru qalbuh, dan tak jahat hati dia, niat dia. Wala yazni farjuh, dan tak zina kemaluan dia. Orang ni ialah orang yang baik amalan dia. Tak cakap bohong, tak jahat hati, dan tak zina kemaluan dia. Itu dia. Bukan comel daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata, mung buat ni perkara. Buat ni perkara ni aku ni Nabi Muhammad, aku diri. Aku jamin syurga bulak-bulak dekat kamu. Tapi mu kena buat ni perkara ni. Payah ni, tapi taklah payah sangat. Tu dia. Gapo? Aku jamin sudah, aku jamin diri. Bahawa kamu ahli syurga. Minta ilmu kamu buat ni perkara ni. Yang pertama sudah. Usduqu idza haddatstum. Membenarkanlah apabila kamu bercakap. Berpiap kecek benda sebenar yang bohong. Wa aufu idza wa'adtum, dan apabila kamu berjanji tunai janji, jangan silap janji. Wa addu idza tumintum, dan apabila orang taruh barang demo, hamu tunai amanah hatta balik kelik barang orang. Jangan hilap, jangan tipu, jangan belak. Lepas tu, wahfazu furujakum, maka memeliharakanlah kemaluan kamu, jangan berzina, sama ada kamu laki atau perempuan. Wa ghaddu absarakum, dan tutup mata kamu daripada benda yang haram. Wa kaffu aydiyakum, dan jangan buat dosa dengan tangan kamu. Jaga tangan kamu, jangan bunuh orang, jangan buat, jangan curi, jangan gapo orang itu. Jaga ni perkara ni, aku jamin syurga. Berpiap kecil jangan bohong, berpiap janji tunai janji, jangan silap janji, dan apabila orang taruh amanah tunai amanah, dan jaga kemaluan, jangan berzina, jangan lihat kepada benda hak Tuhan orang panggil haramkan, dan jangan buat dengan tangan benda hak Tuhan larang. Itu dia. Dan bohong ni satu benda yang menyebabkan seksa di kubur. Itu dia. Dan akhir sekalinya dalam majlis kita pada hari ini, iaitunya bahawa Nabi kita royak benda yang berlaku di masa Nabi Musa dulu. Iaitu ia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, iftakhara rajulan 'inda Musa alaihi salam. Ada dua orang lelaki ni duduk depan Nabi Musa, maka pakak-pakak dia panggil tunjuk kehebatan dia. Qala ahaduhuma, kata salah seorang daripada dua orang tadi, dia kata, ana fulan ibnu fulan, maka saya ni anak dia tu. Maka bila dia tua ya, anak dia tu 10 orang ya bila ayah gitu. Ada dia. Bila gitu. Maka orang Arab ingat sungguh. Titih dia ni 20 orang 30 orang biasa, dia ambil pada, dia ambil berat, dia tanda. Sabit dia tak nama supo-supo.
Nama misalnya ayah dia nama Muhammad. Ya, nama apa? Nama Abdullah. Pas ya Abdullah boleh anak tak apa? Tak nama Muhammad dah. Supaya mudah ingat ayah ya. Gitu. Siapa kepada Suknu? Kali 30 orang, 40 orang tak belat. Ni orang biasa dah royak ni. Pak, jikalau nenek dia orang besar, kau lebih mengapa lagi supaya nak tunjuk kehebatan dia ni klaim. Dia aku siapa? Aku ni daripada keturunan mana aku ni. Nah, tanah sungguh buat ni. Tu orang panggil hebat-hebat mulia, orang biasa tu. Pas bagaimana jikalau Nabi sendiri? Anak cucu dia ni enggak jaga sungguh-sungguh lah. Nah, tu dia sabit tu kan. Nah, maka hari ni yang paling bahayanya yang berlaku di kawasan kita dan juga daripada Malaysia, Indonesia ni, ada segulungan manusia yang keluar mari mendakwa-dakwakan ataupun bertutur kata, dia kata puak ni puak sesat belaka ni, puak mengaku jadi cucu Nabi. Ambil mana dia kata? Berapa ribu tahun, 1000 tahun lebih ingat ke? Anak orang panggil apa? Kita 3-4 orang ni orang panggil tak ingat ada. Duk berguru dengan kita. Kita sungguh kita tak mengapa. Tak ada mungkin kita sendiri pun. Nama ayah tu nama lah. Nama apa? Nama Ahmad. Tu dia ayah kita, bab kita. Pak ayah sendiri tak kenal dah nama gapo. Bahasa-bahasa nama Hawa. Lepas tu ayah bagi Hawa tak tahu dah. Ni kita. Dah golekkan lagu ni orang kita. Tapi orang Arab ada yang mengapa sungguh, yang ingat sungguh keturunan dia. Maka dia mengaku ni pas mengaku ni bukan semata-mata mengaku jadi. Ya ada orang kaji, orang mari cecak orang mari tu tak orang kaji dah anak dia tu sungguh kedak ni. Dia mau kaji sudah. Misalnya Ja'far, misalnya Ali, apa orang anak dia Ali dengan Fatimah ni? 5 orang anak dia. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, patu Ruqayyah anak dia. Tu dia. Ataupun Ummu Kulsum patu Ruqayyah seorang tu panggil Zainab ada 5 orang. Jatuh 3 tina 2 dengan Fatimah dengan orang lain gambar lagi. Pak anak daripada Hasan berapa orang? Dia mau kaji lebih. Pak anak dia semua tu. Maka beringat orang hak membakit bahu orang dakwa cucu Nabi ni. Dosa besar tu. Tu dia. Kita tak tahu dah. Lagi orang panggil jahil murakkab. Tu dia. Tak tahu kita. Tu dia, tu bahaya. Baik, kalau gitu dua orang ni duk bangga-bangga dengan keturunan dia. Saya anak situ siapa kepada ni. Tunjuk hebat-hebat belaka. Siapa kan 10 orang bila. Maka tak kalau dia royak dah kata ya anak dia ni anak dia tu orang hebat belaka, pakai tunjuk ke saya dia melekehkan orang depan dia. Pamu anak dia. Kata ke seorang lagi depan dia. Ada berlaku depan Nabi Musa ni. Fa auhallahu azza wa jalla ila Musa alaihi salam. Tiba-tiba belum waktu nak jawab, Tuhan wahyu kepada Nabi Musa. Tuhan kata apa? Qul he Musa kata lilladzi iftakhara bi abaihi tis'a. Goyak kepada orang hak membesar-besarkan memegah-megah dengan keturunan dia 10 orang sat ni, 9 orang sat ni tu. Goyak ke dia. Goyak siapa kepada dia? Bahawa 9 orang daripada ayah dia yang dia duk agung-agungkan saat ni tu. Semua 9 orang itu tu min ahlin nar, daripada neraka belaka. Daripada ahli neraka belaka. Lepas tu wa anta ashiruhum, dan mung orang yang ke-10 masuk neraka. Kalau begitu semua hang duk bangga saat ni daripada ayah mung 9 orang dan mung sendiri pun ahli neraka. Duk bangga apa mung? Tu dia. Walau raja pun cik orang mu, neraka tempat dia. Walau mentah ke mana apa yang itu tempat dia. Maka apa ni faedah Nabi wahai gini dan berlaku Nabi Musa? Dia kata, kita jangan bangga, jangan nafsu dengan apa-apa yang kita miliki, kita boleh. Jangan nafsu dengan ilmu yang mu ada. Jangan angin dengan suara yang kamu sedar. Ataupun dengan rupa yang kamu jangan, ataupun dengan duit yang begitu banyak. Atau peringkat yang begitu tinggi. Atau apa-apa saja. Sebab apa? Sebab semua tu hak Tuhan beri kepada kamu, bukan kamu dapat dengan sendiri sekali. Sebab itu hak Tuhan benci sekali kalau dengan hamba dia, terlupa dia. Lupa orang beri. Siapa duit pian? Duitku. Boleh dengan kepandaianku. Sebab itu kalimah ni korang kata Tuhan wi makan, wi tanah makan dah.
Nah, ada sabit tu kita kena sandar semua nikmat ni kepada Tuhan dia hak sebenarnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Maka hari ni dah sekadar saja, dah sambung semula insya-Allah. Nah, itu dia dan masih ada kisah Nabi Musa lagi panjang. Itu dia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وعظم وكرم وشرف مجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة واجعلنا اللهم يا ربنا يا الله ممن طال عمره وحسن عمله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولمن حضر معنا ووالديهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.